Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam talian ini untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab Nihayatul Alam, pengakhir kepada alam ini, ataupun dalam kata lain ia merupakan kitab yang membicarakan tentang hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan petanda kiamat. InsyaAllah hari ini kita nak bermula dengan tajuk yang baru, iaitu Zuhurul Khawarij, iaitu tanda yang ke-10, tanda kecil yang ke-10 apabila dunia ini terlibat dengan kemunculan kaum Khawarij. Siapa itu kaum Khawarij? Kata Syekh Muhammad Al-Arifi, wa min alamati as-sa'ah khuruj ba'd al-firaq al-mukhalifah limanhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi al-kiram. Wa min haula firqatul Khawarij. Dia kata di antara tanda-tanda kiamat itu ialah keluarnya sekumpulan, keluarnya sebahagian daripada kumpulan-kumpulan yang menyalahi metodologi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini bahaya ni. Sebab sememangnya kemunculan kumpulan-kumpulan yang menyanggahi metodologi Nabi dan para sahabat ini akan keluar. Sebab tu dulu ketika mana ada seorang cakap tentang bila Nabi ke kanan tok guru, ke kiri kena ikut tok guru, kita kata perkataan ini sangat bahaya dari sudut zahirnya. Kerana nampak memang sengaja nak menyanggahi Nabi. Walaupun adalah huraian demi huraian dibuat, tetapi jika perkataan itu ditinggalkan secara umum tanpa diperincikan kenapa tok guru ke kiri, orang akan faham tok guru lebih utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hakikatnya tidak begitu. Sebab di akhir zaman nanti ini akan muncul pelbagai golongan yang mendakwa mereka berada di atas kebenaran. Sedangkan mereka itu terang-terang menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi metodologi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi metodologi sahabat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita menegur golongan-golongan ini, mereka cubalah untuk melabel kita dengan labelan yang buruk seperti Wahabi dan sebagainya, tetapi kita cuba nak mengatakan, kejap tuan-tuan, saya punya lampu ni tiba-tiba terpadam pula. Sekejap
tuan-tuan, anak main lampu. Okey. Sebab itu apabila kita melihat perkara ini diucapkan secara umum, kita bimbang. Takut-takut sebahagian daripada golongan yang sesat, sebahagian daripada golongan yang ingin menyebarkan kebatilan akan mengambil peluang dengan mengatakan bahawasanya tok guru lebih utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kita tengok di dalam kata-kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, satu kata-kata yang sangat masyhur daripada Imam Syafi'i apabila ditanya oleh anak murid dia berkenaan dengan sesuatu masalah, Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan ataupun telah memberikan keputusan dalam masalah ini sekian dan sekian. Maka anak murid dia bertanya kepada Imam Syafi'i, apa pandangan kau? Apa pandangan kau? Imam Syafi'i rahimahullah bertanya semula dengan satu soalan yang sinis kepada murid yang bertanya, adakah kamu melihat aku di dalam gereja? Adakah kamu melihat aku ini seperti di dalam biara? Adakah kamu melihat aku memakai tali pinggang orang-orang rahib, sehingga kan apabila disebut kepada aku ataupun disebut kepada kamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu dalam masalah ini hukumnya begini, sedangkan kamu mencari petunjuk selain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Imam Syafi'i ini jelas menunjukkan kepada kita dalam apa keadaan sekalipun kita perlu untuk mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditunjukkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika mana dalam satu permusafiran, seperti mana yang diceritakan oleh Mujahid bin Jabr ketika mana dia mengatakan kuntu ma'abni Umar fi safar famarra bi tariqin fahada anhu fasu'ila faqala laqad marartu bihadzal makan laqad marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadzal makan fahada anhu fahadtu atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad yang mengatakan Mujahid kata aku dulu pernah dalam satu ketika bermusafir bersama dengan Ibnu Umar. Apabila Ibnu Umar melalui sesebuah kawasan, dia melencong sedikit. Lalu dia ditanya, kenapa dia buat macam tu? Ibnu Umar mengatakan, dulu aku ni pernah berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sama. Bila Nabi lalu kawasan tu, Nabi melencong sikit. Nabi melencong sikit, maka aku pun buat benda yang sama. Para ulama menyebutkan ada dua faktor. Berkemungkinan ada dua faktor Ibnu Umar melakukan perkara itu. Yang pertama, berkemungkinan Ibnu Umar nak mengingati hadis daripada Nabi SAW, lalu dia mengamalkan apa yang dia ingat. Bila dia amal, dia akan ingat, dia tak lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, berkemungkinan Ibnu Umar dalam masalah ini, dia cuba untuk mengikuti Nabi SAW walaupun dalam perkara yang tak dituntut untuk kita ikut. Kan ada benda yang Nabi SAW buat, bukanlah satu tuntutan kepada umat untuk buat. Seperti mana Nabi SAW memakai jubah, umpamanya. Kan seperti mana Nabi SAW memakai baju besi. Bukan kita dituntut hari-hari kena pakai baju besi. Sebab Nabi pakai baju besi waktu nak pergi perang. Jadi kalau kita nak pergi perang, boleh pakai. Tapi kalau kita nak pergi sekolah, jadi cikgu mengajar, tak perlu pakai baju besi dengan alasan nak mengikut Nabi SAW. Tetapi dalam sesetengah keadaan, para sahabat melazimkan diri mereka untuk mengikut segala apa yang Nabi buat. Walaupun dalam perkara yang tak dituntut untuk mereka tiru. Umpamanya, Anas kata, aku tengok Nabi SAW suka makan labu. Jadi aku pun paksa diri aku untuk suka makan labu. Kerana menyayangi Nabi SAW. Jadi, dalam masalah nak mengikuti Nabi ni, kita kena usaha diri kita. Jadikan diri kita ni mengikut metodologi beragama yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi SAW. Maka sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang saya selalu baca. Siapa yang follow kuliah saya akan dengar hadis ni. Tapi tak apa, saya ulang lagi. Kerana hadis ini sangat penting, terutamanya untuk kita yang hidup di akhir zaman ni. Apa dia? Nabi SAW kata, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Sesungguhnya sesiapa yang hidup lama selepas ketiadaanku,
Nabi SAW memberikan pesanan, siapa yang hidup lama selepas Nabi tak ada nanti, ya, siapa yang hidup lama setelah Nabi wafat nanti ni, dia akan melihat perselisihan yang banyak, kan? Dia akan tengok banyak orang berbeza pendapat, banyak orang bercanggah-canggah pendapat. Zaman Nabi SAW perbezaan pendapat itu berlaku, tetapi perbezaan pendapat itu boleh diselesaikan apabila para sahabat merujuk kepada Nabi SAW. Maka Nabi ini menjadi pemutus. Bila ada masalah saja, bila ada perbalahan saja, bila ada pertikaian pendapat sesama sahabat, sahabat akan bawa benda ni berdepan dengan Nabi SAW. Maka hukuman Nabi, ucapan Nabi, keputusan Nabi dalam masalah itu menjadi pemutus. Tak ada siapalah boleh kata pandangan saya lebih utama daripada pandangan Nabi SAW. Tak ada. Ya. Tetapi setelah Nabi SAW wafat, Nabi kata kamu akan tengok perselisihan yang banyak. Serupalah macam zaman ni, macam-macam perselisihan dok ada, macam-macam pandangan dok ada. Bila berlaku seperti itu, Nabi SAW memberikan panduan kepada kita. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu kena pegang sunnah aku. Bila berlaku perselisihan, bila berlaku bantah berbantah, bila berlaku pertikaian pendapat, kamu kena ikut sunnah aku. Bukan sunnah guru-guru yang kita tak tahu datang daripada mana. Ikut sunnah Nabi, Nabi kata, dan ikut sunnah para sahabat khulafa yang diberikan hidayah selepas daripada aku. Gigit dengan geraham. Bahkan Nabi pesan gigit dengan geraham, bukan gigit dengan gigi kapak ni. Sebab kalau gigit dengan dia tak kuat, anytime orang boleh tarik. Tapi gigit dengan geraham tu lebih kukuh. Maksudnya pegang sunnah Nabi SAW. Mungkin ada yang beranggapan, kan? Mungkin ada yang beranggapan, dia kata, ada yang bertanya lah, dia kata, Ustaz, kalau macam tu, ada juga fatwa-fatwa ulama yang dilihat menyanggahi hadis Nabi SAW. Umpamanya, seperti mana Nabi SAW bila diminta oleh para sahabat untuk menetapkan harga, Nabi SAW kata apa? Inna Allaha huwal musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga. Nabi tak nak letakkan harga. Tapi tiba-tiba, kita pada hari ini pergi letak harga pula. Adakah ini menyanggahi apa yang Nabi SAW tunjuk? Sebab tu saya kata, kalau Nabi pergi ke kanan, Tok Guru pergi ke kiri, kita kena tanya Tok Guru tu kenapa pergi ke kiri, bukan main ikut je. Kerana Tok Guru ni bukan semua maksum, ada yang waktu dia lupa. Ada juga Tok Guru yang jahat. Bukan semua lah. Tapi Al-Quran menceritakan kepada kita ada golongan ulama yang jahat. Jadi kalau dia betul-betul terang-terang ke kiri dalam keadaan dia tak ada alasan apa, saja je nak menyanggahi Nabi SAW, maka kita tak boleh ikut. Tapi dalam masalah menetapkan harga ni, dalam hadis tu sendiri dah ada jawapan. Kan di hujung hadis tu Nabi SAW kata, aku ni mengharapkan agar tidak ada seorang pun daripada kamu akan menuntut kepada aku apa saja kezaliman, sama ada pada harta ataupun pada darah, ketika mana bertemu Allah nanti. Maksudnya Nabi SAW ada sebut dua benda dalam hadis tu. Yang pertama, Nabi tak nak menetapkan harga. Yang kedua, Nabi kata tak nak menetapkan harga itu sebab tak nak Nabi melakukan kezaliman pada mana-mana orang pada harta dan darah. Jadi dalam masalah ni kita dapati pelaksanaan tidak menetapkan harga itu adalah untuk mengangkat kezaliman daripada orang. Sebab itulah Ibn Taymiyah pada zaman dia kata suasana dan keadaan sudah berubah. Kalau tidak dikawal harga, kezaliman akan berlaku. Sedangkan di zaman Nabi SAW tak nak kawal harga sebab tak nak kezaliman. Di sekarang ini pada zaman dia, kalau tak dikawal harga, kezaliman berlaku. Sebab orang dah mula sorok barang, orang dah mula manipulasi harga dan sebagainya. Maka walaupun nampak menetapkan harga itu secara literalnya menyanggahi apa yang Nabi sebut, tetapi maksud itu terlaksana. Maksud Nabi itu terlaksana dengan kita melihat lafaz hadis tu sendiri.
Kadang-kadang kita tak tengok pada lafaz hadis tu, kita tengok pada lafaz hadis yang lain. Jadi kalaulah kata Tok Imam Nabi SAW ke kanan, kita dalam masa di zaman ini kita nak pergi ke kanan juga, tapi terpaksa buat lencongan sikit. Kerana apa? Kerana zaman telah berubah. Walau bagaimanapun kita kena ke kanan juga, walaupun mengambil jalan ke kiri juga, ke kiri dulu, tetapi akhirnya kita akan pergi ke kanan kerana tujuan kita adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Taala menyebutkan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau kamu ni sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, ikutlah aku, yakni ikutlah Muhammad, nescaya Allah akan sayang kepada kamu. Jadi mengikuti Nabi SAW dalam setiap keadaan merupakan keselamatan, merupakan perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada kesesatan. Kecuali dalam perkara yang Nabi SAW kata itu khas untuk dia. Umpamanya, kalau kita ni nak kahwin poligami, umpamanya tak boleh lebih pada 4. Nabi SAW boleh lebih pada 4. Ada orang kata, jadi ada juga yang buat alasan, habis itu Nabi ke kanan lah tu, kita ke kiri sebab kita tak boleh lebih pada 4. Tak juga. Kerana ayat Al-Quran sebut 4. Ada hadis Nabi SAW menyuruh para sahabat yang baru masuk Islam, ada lebih isteri daripada 4, Nabi suruh ceraikan. Maksudnya, Nabi suruh ceraikan, Nabi suruh kekalkan yang 4 saja. Ini maksudnya, kita juga ke kanan. Sebab poligami had 4 tu pun datang daripada Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda ni kita kena letak dalam otak kita, kita kena letakkan dalam pemikiran kita. Macam mana pun di akhir zaman ini tidak ada yang mampu selamat melainkan ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jalan Nabi menjamin keselamatan kerana Nabi inilah yang maksum. Habis tu ustaz, kita tak pakai tok guru lah ustaz. Kita tak pakai ulama lah. Kita pakai. Kita pakai ulama yang mengikuti Nabi SAW. Tapi kalau terbukti ada mana-mana guru yang mengajak kita tak ikut jalan Nabi, kita kena tanya, kenapa Nabi ke kanan, tok guru ke kiri? Kalau dia ada alasan yang valid, dia ada huraian yang valid, memang betul kita kena pergi ke kiri dengan petunjuk daripada Nabi SAW juga, maka kita follow. Kalau tak, kita tinggalkan. Kerana dah terbukti dia memang tak ikut Nabi dalam masalah tu. Jadi, Syekh Muhammad Arifi dalam masalah ni dia kata apa? Di antara tanda-tanda kiamat, wujudnya beberapa kumpulan yang menyanggahi metodologi Nabi dan metodologi sahabat dalam beragama. Dalam beragama lah. Dalam urusan dunia ni tak apa. Sebab Nabi SAW sendiri sebut, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. So kalau kita pakai kereta, Nabi SAW pakai unta, adakah kita menyanggahi metodologi Nabi? Tidak. Kerana dalam urusan dunia yang tidak terkait dengan ibadah, kita tidak terikat dengan literal apa yang Nabi SAW sebut. Sebaliknya kita hanya berpandukan kepada prinsip-prinsip yang umum yang Nabi SAW tetapkan, iaitu bila nak beli kereta umpamanya, pastikan daripada sumber yang halal umpamanya, tidak terlibat dengan riba umpamanya, mestilah berjual beli cukup rukun dan cukup syaratnya. Jadi jangan duk buat lawak lah. Dia kata pakai mikrofon bid'ah, Nabi larang, duk troll gitu. Sedangkan bab bid'ah ni kita kena betul-betul serius kerana Nabi SAW menyebutkannya. Jadi kita kena serius, kena tahu mana satu yang bid'ah dilarang, mana satu bid'ah dalam urusan dunia yang dibenarkan. Baik, di antara, kata Syekh, wa min haula'i firqah wa min haula firqatul khawarij. Di antara kumpulan-kumpulan tersebut ialah kumpulan khawarij. Wahum qaumun kanu min jama'ati Ali yuqatiluna ma'ahu. Siapa golongan khawarij ni? Golongan khawarij ni ialah satu golongan yang dulunya daripada kumpulan Ali yang berperang bersama dengan Ali. Thumma kharaju an ta'atihi ba'da mas'alati at-tahkim bainahu wa baina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Kemudian golongan khawarij ini keluar. Kharaju. Khawarij berasal daripada perkataan kharij. Golongan yang keluar daripada Ali, keluar daripada ketaatan kepada Ali selepas Ali melakukan masalah tahkim. Lepas Ali mengadakan majlis tahkim di antara Ali dan Muawiyah.
wanhazu ila qaryati qurbil Kufah ismuha Harura. Dan mereka ini, golongan Khawarij ini lepas keluar daripada ketaatan kepada Ali, mereka pun beredar, berhimpun, mereka berkumpul di satu tempat yang namanya, yang berdekatan dengan Kufah, berdekatan dengan bandar Kufah di Iraq. Nama bandar itu Harura. Dan di antara kepercayaan golongan ini, golongan Khawarij ini dia tak puas hati dengan Ali bin Abi Talib. Kenapa dia orang tak puas hati? Dia kata Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib pada zaman itu telah menjadi kafir menurut mereka. Sebab Ali bin Abi Talib tidak melaksanakan hukum Allah umpamanya. Sebab hukum Allah mengatakan Ali kena mengambil tindakan kepada Muawiyah, tapi Ali berdamai. Muawiyah pula menjadi kafir sebab apa? Sebab dia patut taat pada Ali tapi dia memerangi Ali. Jadi dalam isu ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, golongan Khawarij ini mereka menjadi sesat. Sebab apa menjadi sesat? Mereka sesat bukan sebab maksiat. Mereka sesat bukan sebab kejahatan yang mereka buat dari sudut mereka berzina atau minum arak. Dah. Tapi kesesatan mereka apabila mereka melampau dalam agama. Kita tengok apa kepercayaan golongan Khawarij ini. Baik. Wa min mu'taqadatihim, di antara akidah kepercayaan golongan Khawarij ialah takfiru murtakibil kabirah, mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Misal zani wa syaribil khamar, seperti orang yang berzina dan orang yang minum arak, mereka kafirkan. Wa annahu yukhalladu finnar, dan orang yang melakukan dosa besar ini akan kekal dalam neraka menurut pandangan mereka sebab dah menjadi kafir. Wa hadha dalalun mubin, dan ini merupakan kesesatan yang nyata. Kata Syekh, wal haq anna al muslim idza irtakaba hadhihi al kaba'ir la yakfur atau la yukaffar. Sebenarnya pandangan yang tepat, orang muslim apabila mereka ini melakukan dosa-dosa besar, mereka tidak dikafirkan senang-senang. Lakinnahu yakunu 'asiyan fasiqan bi fi'liha, tetapi mereka menjadi orang yang melakukan maksiat, asi ataupun fasik, orang fasik. Wa 'alaihi at-taubah wal iqla' 'anil ma'siyati, dan orang yang melakukan dosa besar wajib bertaubat dan wajib meninggalkan dosa besar itu. Bila kita kata orang yang melakukan dosa besar tak kafir, bukan bermakna kita sokong dosa besar. Dah. Jangan salah faham lah. Sekali orang kata, ini sokong orang buat dosa besar lah ni. Dah. Sokong orang buat dosa besar lain. Kan? Menyatakan orang melakukan dosa besar tak kafir pun lain. So, dua isu yang berbeza. Kita mengatakan, Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan, mana-mana orang yang melakukan dosa besar, dia berdosa dan wajib dia bertaubat. Tetapi adakah dia menjadi kafir? Tidak menjadi kafir semudah itu, dan kita kena tengok case by case. Apakah kesalahan yang dia buat? Kalau kesalahan yang dia buat itu boleh menyebabkan dia murtad, umpamanya dia maki Tuhan, umpamanya dia hina Allah Azza wa Jalla ataupun hina Nabi, dia jadi kafir lah. Tapi kalau dia masih lagi menghormati perkara-perkara yang dipanggil sebagai rukun iman, cuma dia buat maksiat, dia berzina ke, dia minum arak ke, lah samahallah, moga Allah jauhkan kita, masih lagi belum menjadi kafir. Tapi dia berdosa lah, cuma dia kena bertaubat, dia bukan menjadi kafir. Dan di antara kepercayaan golongan Khawarij juga, dia takfiru Ali wa Muawiyah radhiyallahu anhuma atau ridwanullahi alaihim, mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah, wa kathirin minas sahabah alladhina radu bitahkim radhiyallahu anhum jami'an. Mereka mengkafirkan Ali, mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan kebanyakan sahabat yang setuju dengan tahkim ni. Punya hebat. Dan sedangkan mereka ni bukanlah orang yang rapat pun dengan Nabi SAW. Bahkan sebahagian besar daripada mereka ni tak dapat pun hidup dengan Nabi SAW. Punya berani sampai Ali bin Abi Talib pun dia kafirkan. Sedangkan Ali bin Abi Talib ni dahlah sahabat Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi, orang yang Nabi SAW jamin syurga lagi tu. Dia punya confident tu kan. Dia punya confident tu tahap dewa lah orang kata. Sampai mengkafirkan Ali bin Abi Talib dan Muawiyah. Okey. Yang ketiga di antara kepercayaan mereka juga,
al-khuruj 'ala al-hukam al-fusaq alladhina lam yathbut wuqu'uhum fil kufur. Di antara kepercayaan mereka juga, mereka suka keluar daripada pemerintah yang fasik yang belum lagi sampai kepada tahap kafir. Kerana menurut mereka, ya, menurut mereka, sesiapa yang melakukan dosa besar kafir. Jadi bila pemerintah buat dosa besar aja, fasik aja terus jadi kafir, jadi boleh angkat senjata lawan mereka. Jadi golongan Khawarij memang suka mengangkat senjata lawan pemerintah. Ini merupakan salah satu daripada ciri-ciri mereka. Sebab itu mereka keluar daripada ketaatan kepada Ali. Sedangkan Ali itu khalifah mereka. Jadi mereka kata Ali telah menjadi kafir. Maka mereka lawan Ali, angkat senjata. Ulama, tuan-tuan, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan, kita ni memang tak disuruh taat dalam semua perkara, melainkan hanyalah taat kepada Allah dan taat kepada Nabi. Itulah satu saat kedua-dua kita kata ketaatan yang mutlak. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang ni taat mutlak. Tapi taat kepada waliul amr, Allah Ta'ala tak kata wa ati'u ulil amri. Allah Ta'ala wa ulil amri minkum. Taat kepada ulil amr. Kenapa tak diulang perkataan ati'u? Kerana ati'u yang mutlak. Taat yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Taat kepada pemerintah dia tak mutlak. Nabi SAW sebut, la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada melakukan maksiat kepada pencipta. Maksudnya, kalau pemerintah suruh kita buat maksiat pada Allah, kita tak wajib ikut. Tetapi, kita tak dibenarkan untuk angkat senjata lawan pemerintah. Kan? Kita tak dibenarkan untuk lawan pemerintah dengan senjata. Sebaliknya, kita gunakan ruang damai, menegur, umpamanya, memberikan nasihat, umpamanya. Jadi angkat senjata ni tak boleh selagi mana dia Muslim, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ia akan menimbulkan kerosakan yang lebih dahsyat. Ia akan menimbulkan keburukan yang lebih dahsyat daripada kita angkat senjata tu. Kalau kita menang pun, dia pula akan himpunkan kekuatan, dia akan lawan kita balik, maka negara akan jadi tak stabil. Maka sebab itu Nabi SAW tidak membenarkan kita untuk lawan pemerintah. Tapi golongan Khawarij ni inilah dia orang punya cara. Nampak aja pemerintah buat benda tak elok, walaupun pemerintah still Muslim, terus keluar daripada ketaatan, perangi angkat senjata. Dan mereka ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mendakwa mereka ada ilmu. Wa yad'una al-ilm. Mereka dakwa mereka ada ilmu. Kan? Wa yujhiduna anfusahum bil ibadah. Mereka paksa diri mereka melakukan ibadah. Dari sudut ibadah mereka sangat-sangat kuat. Dari sudut mentaati Allah pada urusan peribadi mereka sangat dahsyat. Bukan orang kata apa, bukan kaleng-kaleng lah. Dia orang punya cara ibadat dia tu memang kuat. Sebab mereka menyangka siapa yang membuat dosa besar, tinggal benda wajib, kafir. Jadi mereka sangat-sangat kuat beribadat. Wa yajhaluna ahkama kitabillah. Tetapi mereka banyak jahil tentang hukum-hukum kitab Allah. Kan? Jadi sebab itu dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan. Nabi SAW kata, wa yad'una ahlal wa yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awthan. Mereka kuat beribadat, mereka kuat salat, tapi dalam masa yang sama mereka kuat membunuh orang-orang Islam. Mereka banyak membunuh orang-orang yang mendakwa diri mereka mukmin, tapi mereka meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. Sebab mereka kata yang sembah berhala ni memang kafir pada awal, jadi kami tak payah sentuh. Orang-orang yang buat dosa ni walaupun beriman, sebab dia jadi kafir pada mereka, jadi mereka bunuh. Jadi mereka ini sangat-sangat ekstrim, golongan ekstremis dan juga teroris. Siapa dia? Golongan Khawarij. Mereka kuat beribadat, mereka dakwa mereka ada ilmu, tetapi mereka jahil. Di antara yang jahil ialah Dzul Khuwaisirah.
yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zulkhuwaisirah ni dia tengok Nabi SAW bagi harta, dia tak puas hati, dia kata i'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, berlaku adil. Dia tegur Nabi seolah-olah macam Nabi melakukan kezaliman. Berlaku adil lah. Nabi SAW kata, kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi akan berlaku adil? Kerana Nabi itu adalah Nabi. Kan? Pada dalam hadis itu Umar minta izin kepada Nabi SAW supaya Umar pancung tengkuknya. Tapi Nabi SAW kata biarkan. Biarkan dia. Kerana akan muncul daripada keturunan dia ni satu kaum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar daripada agama seperti mana anak panah keluar menembusi sasaran. Maksudnya dia orang ni akan keluar daripada agama walaupun dia orang rasa macam dia orang ni beragama. Walaupun dia orang ni rasa dia orang kuat beribadat, dia orang pegang sesuatu yang benar, tetapi apa yang dia orang pegang tu bukan agama suruh. Itu adalah kesesatan yang mereka bawa. Maka sebab itu Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, dia kata Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhir az-zaman qaumun ahdathul asnan sufaha'ul ahlam yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan kepada kita, memberikan peringatan. Nabi kata nanti akhir zaman nanti akan muncul satu kaum yang mana mereka ini gigi masih kecil. Ahdathul asnan. Gigi kecil lagi, maksudnya muda lagi lah. Sufahaul ahlam. Pandangan pun masih mentah. Pandangan pun masih mentah, tak pandai lagi, muda lagi. Mereka memetik, bercakap, menukilkan kata-kata sebaik-baik manusia, itu Nabi Muhammad, petik hadis. Dan mereka membaca Al-Quran, bukan tak baca Quran, baca Quran. Tapi bacaan Quran mereka tidak melepasi kerongkong, hanya sampai sini, tak masuk ke jiwa. Tak lepas pada tekak mereka. Mereka keluar daripada Islam seperti anak panah yang menembusi buruan mereka. Ya, maka dalam isu ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi beri pesanan. Di akhir zaman nanti ni kita bukan hanya berhadapan dengan orang yang meninggalkan agama. Kita bukan hanya berhadapan dengan orang yang meninggalkan agama. Kita bukan hanya berhadapan dengan orang yang cuai terhadap agama. Kita bukan hanya berhadapan dengan orang yang melakukan maksiat yang benci pada agama. Tapi kita juga berhadapan dengan orang yang melampau dalam agama. Yang nak beragama tetapi tidak mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang ekstrim yang sepatutnya kita tinggalkan. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apabila kita nak kembali kepada agama, kita kena kembali kepada agama ini dengan disiplin. Tak boleh lagi kita hanya main semangat-semangat, ilmu tak ada. Kena tengok balik ilmu-ilmu alat, ilmu usul fiqhnya, ilmu usulul hadisnya, ilmu tafsirnya, ilmu syarah hadisnya, supaya kita ni tak, orang kata apa, terlalu bersemangat tetapi ditipu dengan semangat itu oleh syaitan, maka kita akan menjadi golongan yang ekstrim. Kan, mengkafirkan orang. Maksud zaman dulu adalah kafir mengkafir ni kan. Dalam isu-isu yang kadang-kadang tak jelas untuk dikafirkan, tapi dengan berani kita mengkafirkan. Sebab apa? Semangat. Kita rasa kita beragama kuat, tetapi akhirnya kita terjerumus dalam pemikiran Khawarij. Dan pemikiran Khawarij ni bukan ada pada zaman dulu saja, zaman ni pun ada. Tu yang jadi Daesh tu, kan? Yang jadi IS tu, pengganas lah tu, kan? Dia orang dakwa dia orang ada membawa agama, membawa Islam, tetapi mereka terkeluar daripada agama. Terkeluar daripada agama tu bukan bermaksud mereka ni automatik jadi kafir, tak. Tetapi mereka ini menjadi golongan yang sesat. Sebab mereka tidak menggunakan
disiplin yang benar dalam beragama. Baik, kata Syekh, bidayatul zuhuril khawarij. Bila munculnya golongan khawarij ni? Okey. Ba'da intihai ma'arakati Siffin. Setelah berakhirnya perangan Siffin yang berlaku di antara Ali dan Muawiyah, wattifaq ahli Syam wal Iraq ala tahkim baina at-ta'ifatain wa ruju' Ali ila al-Kufah, faraqahu al-khawarij. Setelah selesainya peperangan Siffin, setelah kesepakatan orang-orang Syam dan orang-orang Iraq untuk setuju dengan tahkim yang dilakukan oleh Ali dan Muawiyah, dan Ali pun kembali ke Kufah, Muawiyah pun kembalilah ke Syam, maka pada waktu itu Khawarij pun mula meninggalkan Ali. Dan dikatakan bilangan mereka ada 8,000. Ada yang kata 16,000. Dan pada waktu itulah mereka turun ke Harura. Dan Ali menghantar kepada mereka Ibnu Abbas. Fanadarahum. Ibnu Abbas siap berdialog dengan mereka. Faraja'a ba'duhum ila ta'ati Ali khalifatil muslimin. Wa baqiya ba'duhum ala dalalihi. Kan? Maksudnya Ali bin Abi Talib pergi hantar Ibnu Abbas kepada golongan Khawarij. Berdebat dengan mereka, berdialog dengan mereka. Sebab itu dulu ada jugalah orang duk kritik. Sebahagian daripada kawan-kawan juga yang kritik saya, kritik beberapa orang kawan-kawan kita yang turun berdialog. Dia kata tak boleh bermajlis dengan ahli-ahli bid'ah dan sebagainya. Saya mengatakan larangan golongan-golongan salaf, larangan ulama-ulama salaf untuk duduk bersama dengan ahli bid'ah tu, dia ada sebab dia. Sebab dia supaya kita tidak bersimpati dengan mereka, supaya kita tidak menganggap mereka ini sahabat baik sehingga kita rasa segan nak tegur, kita rasa ringan bid'ah mereka. Tetapi kalau kita pergi berdebat, kita pergi berdialog untuk mempertahankan akidah kita, untuk mempertahankan kebenaran yang kita bawa, dan kita berkemampuan, silakan. Kerana Ibnu Abbas ni pergi berdebat dengan golongan Khawarij, dan sebahagian daripada golongan Khawarij menerima dan kembali kepada kebenaran. Tapi sebahagian daripada mereka kekal. Sebab ada je manusia ni yang degil. Tak ada hujah pun, dia degil juga. Tak nak ikut. Tapi kita usaha. Fakhatabahum Ali radhiyallahu anhu fi Masjidil Kufah. Ali memberi ucapan, cakap dengan mereka di Masjid Kufah. Kan? Ali berucap, bagi ucapan. Tapi mereka ni, walaupun Ali dah bercakap dengan mereka, mereka tetap melaungkan di tepi masjid. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hanyalah untuk Allah. Kan? Tiada perintah melainkan perintah Allah. Perkataan yang betul tu waktu Ali, bila Ali dibagi tahu oleh sahabat dia, mereka menyeru, yakni golongan Khawarij ni menyeru, la hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Ali kata apa? Kalimatul haq yuqalu ayuradu bihil batil. Perkataan yang benar, tetapi maksud mereka ketika mengucapkan benda tu adalah maksud yang batil. Ini benda yang kita kena tahu. Kita kena tahu. Baik. Kemudian waqalu aidan, dan mereka kata asyrakta wa hakamta ar-rijal walam tahkum ataupun walam tuhakim kitab Allah. Kamu apa ni dia kata, kamu telah melakukan syirik. Kamu telah melakukan syirik, dan kamu telah menjadikan manusia itu sebagai sumber hukum, dan kamu tidak memerintah menggunakan kitab Allah. Ini benda yang mereka tuduh Ali bin Abi Talib, mengkafirkan Ali. Faqala lahum Ali lakum alaina thalas. Ali bin Abi Talib, ini kata akhlak khalifah ni. Ali bin Abi Talib, dia tak kata mula kabeh, tak ada. Dia dikafirkan oleh puak-puak Khawarij. Tapi Ali sebagai pemerintah yang benar, Khalifah Ar-Rashid, Ali bin Abi Talib tetap memberikan hak kepada mereka. Ali kata apa? Lakum alaina salas. Ada 3 benda.
tanggungjawab kami yang kami beri kepada, yang kami kena beri pada kamu. Alla nam'anakum minal masajid wala min rizqikum fil fai wala nabdu'akum biqital ma lam tuhdisu fasada. Ali kata ada 3 benda. Hak kamu yang kami kena bagi. Tanggungjawab kami kena bagi. Apa dia? Kami tak boleh menghalang kamu daripada masjid. Kamu nak pergi ke masjid, silakan. Kerana kamu Muslim. Dan kami akan, orang kata apa, tak akan halang kamulah daripada harta rampasan perang yang menjadi hak kamu, kami akan bagi. Dan kami tidak akan memulakan peperangan terhadap kamu selagi mana kamu tidak melakukan perkara rosak, tidak melakukan kerosakan dalam dunia, dalam negara. Selagi mana kamu tak buat kacau, kami tak akan perangi kamu. Baik. Summa innahum tajamma'u wa qatalu man marra bihim minal muslimin. Tapi dia orang ni punya ekstrim. Walaupun Ali dah bagi tahu dah, Ali dah bagi amaran dah, kami tak akan perang kat kamu selagi mana kamu buat, selagi mana kamu aman, selagi mana kamu tak buat rosak, kami tak akan perang. Dia orang buat kerosakan. Mereka berhimpun, mereka membunuh sesiapa saja yang melalui kawasan mereka daripada kalangan orang Islam. Faqatalu Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat. Mereka membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat. Dan Khabbab bin Al-Arat ni sahabat, dia anak sahabat Abdullah. Wa syaqqu batna zawjatihi. Mereka membelah perut isterinya. Falamma alima Ali radhiyallahu anhu sa'alahu man qatalahu fa ajabu qailin kulluna qatalahu. Ketika mana Ali mengetahui benda ni, pembunuhan yang mereka lakukan, Ali radhiyallahu anhu bertanya, siapa yang buat ni? Siapa yang bunuh mereka? Siapa yang bunuh dia? Siapa yang bunuh Abdullah ni? Mereka menjawab Ali dengan bangga, kulluna qatalahu. Semua daripada kalangan kami yang membunuhnya. Maka pada waktu itulah Ali bin Abi Talib bersiap sedia untuk memerangi mereka. Dan Ali bin Abi Talib bertempur dengan mereka di satu tempat yang bernama Nahrawan. Dan pada waktu itulah Ali berjaya mengalahkan mereka dengan kekalahan yang sangat dahsyat. Jadi ini cerita Khawarij. Tapi adakah pemikiran Khawarij ni berakhir? Kita kata tidak. Di zaman dulu dia dah muncul, sampailah ke zaman sekarang dia tetap ada. Siapa yang akan bawa ni? Orang yang bersemangat tetapi tidak ada disiplin ilmu. Orang yang semangat tetapi tidak mengikut tata cara yang betul dalam beragama. Semangat saja dibawa oleh emosi dan kejahilan, maka kita melihat golongan-golongan itu kekal sampai hari ini. Sampai hari ini orang sebut Khawarij moden lah, iaitu golongan Daesh, itu golongan IS. Kan? Mendakwa diri mereka sebagai pembawa, pembela kepada agama, pembela Islam, tetapi mereka membunuh manusia. Mereka membunuh orang Islam dengan alasan orang Islam telah menjadi kafir tanpa alasan yang munasabah. Tak ada alasan yang munasabah. Hanya alasan mereka ataupun sangkaan mereka. Buat maksiat terus jadi kafir. Sedangkan ia tidak begitu. Kan? Walaupun kadang-kadang ada jugalah mereka gunakan dalil agama. Yang susahnya tu mereka guna dalil agama. Sebab memang ada hadis Nabi SAW kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu beriman ketika mana dia berzina. Tidaklah orang yang mencuri itu beriman ketika mana dia mencuri. So dia orang kata, tengok, Nabi SAW kata waktu berzina dia tak beriman, maka dia kafir lah. Jadi mereka menggunakan zahir hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi kita kata hadis Nabi SAW ini mesti difahami secara holistik. Hadis Nabi SAW ini mesti difahami secara menyeluruh. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya tulis buku ni. Ni saja nak kempen sikit lah. Metodologi memahami hadis. Kerana apa? Kerana bila kita nak faham hadis Nabi SAW, kita mesti faham menggunakan kaedah yang digariskan oleh para ulama.
Antara disiplin nak faham hadis Nabi SAW ialah mengumpulkan riwayat yang pelbagai dalam bab yang sama ataupun dalam bab yang berbeza. Bila Nabi SAW kata tidak beriman orang yang sedang mencuri, tidak beriman orang yang sedang berzina, kita kena tengok, ya, kita kena tengok dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Ada tak sahabat Nabi SAW yang berzina kemudian bertaubat? Ada. Dan tidak ada riwayat Nabi SAW mengatakan mereka murtad dan suruh mereka untuk menghujat semula. Antaranya hadis Ghamidiyah, perempuan daripada kabilah Ghamidiyah yang berzina dalam keadaan dia telah berkahwin. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alai. Ya Rasulullah, aku telah berzina dan laksanakan hukuman itu terhadap aku. Maka Nabi SAW suruh dia balik sebab dia mengandung. Nabi suruh dia balik sehingga dia bersalin, sehingga anak dia boleh makan makanan selain daripada susu. Barulah Nabi SAW laksanakan hukuman. Tidak ada dalam riwayat itu menunjukkan Nabi suruh dia mengucap semula kerana dia telah menjadi kafir. Tak ada. Bahkan setelah dia meninggal dunia disebabkan oleh rejaman yang berlaku ke atas dia, Umar bertanya kepada Nabi SAW, tusalli alaiha wa qad zanat, adakah kau nak salat ke atas dia sedangkan dia telah berzina? Nabi kata, laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasa'athum atau lawasi'athum. Nabi kata, Nabi kata dia telah bertaubat dengan satu taubat. Kalau taubatnya itu diberikan kepada 70 orang yang berdosa di kalangan ahli Madinah, sudah memadai untuk 70 orang itu bebas daripada neraka. So ini bukti yang menunjukkan orang yang melakukan zina itu tidak menjadi kafir terus. Sebaliknya dia berdosa dan dia perlu bertaubat ataupun diambil hukuman untuk mencuci dosa dia. Tapi itu apa maksud hadis Nabi kata tidak beriman orang yang berzina tu? Tidak beriman tu maksud tidak sempurna iman. Dan memang betul lah, orang yang berzina, waktu dia berzina memang tak sempurna lah iman. Sebab tu dia melakukan penzinaan tersebut. Ya, sebab tu dia melakukan penzinaan tersebut, sebab dia waktu dia buat tu keimanan dia menurun. Ya, maka dia perlu naikkan semula iman dia dan bertaubat kepada Allah atas dosa yang dia buat. Baik. Kita tengok tanda yang ke-11 daripada tanda-tanda kecil, iaitu khuruju ad'iya'in nubuwatid dajjalin al-kadzabin. Munculnya pendakwa-pendakwa kenabian yang mana mereka ini dajjalin, golongan dajjal kadzabin dan pendusta-pendusta. Di akhir zaman ni akan muncul orang-orang yang pembohong, dajjal, dan sebahagian daripada mereka mendakwa mereka adalah nabi selepas daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Syekh, min amarati sa'ah wa asyratiha khurujud dajjalin al-kadzabin. Di antara tanda-tanda kiamat, di antara petanda kiamat ialah keluarnya golongan dajjal yang pendusta. Alladzina yad'una an-nubuwah, yang mereka ini mendakwa mereka mempunyai kenabian. Wa yuthiruna al-fitnah bi abatilihim, dan mereka menyebarkan bencana, menyebarkan pembohongan dengan menggunakan kebatilan pembohongan mereka. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna adada haula'i qaribun min 30. Dan Nabi SAW mengkhabarkan dalam hadis bilangan mereka itu hampir kepada 30. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi kata tidak akan berdirinya kiamat, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah akan dibangkitkan 30 orang dajjal yang pendusta, dan bilangannya hampir ke 30. Kesemua mereka mendakwa mereka adalah Rasulullah. Wa qad waqa'at hadhihi al-alamah min alamati as-sa'ah, dan ia telah berlaku. Fa kharaja katsir min ad'iya'in nubuwah qadiman wa haditha, yang mana telah keluar ramai daripada pendakwa kenabian ni dulu dan sekarang.
wala yustab'ad ay yadhhara dajjalun akharun ila ay yadhhara dajjalul a'warul kadzdzab, dan tak mustahil akan keluar lagi dajjal yang lain sehinggalah akan keluar dajjal yang paling besar yang buta sebelah mata yang pembohong. Moga Allah menjauhkan kita daripada fitnah dajjal ni. Faqad khataba Rasulullah SAW Yauman, pada satu hari Nabi pernah berkhutbah dan Nabi bersabda, innahu wallah la taqumu sa'ah hatta yakhruja salasuna kadzaban akhiruhumul a'warul kadzab. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan, sesungguhnya demi Allah tidak akan berlakunya kiamat sehingga keluar 30 orang pendusta. Yang terakhir daripada kalangan mereka ialah yang buta sebelah mata dan pembohong, iaitu dajjal yang besar itulah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ni yang disebut oleh Nabi SAW. Dalam riwayat lain Nabi SAW sebut, an Thawban radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala la taqumu sa'ah hatta tulhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budu al awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga beberapa kabilah daripada kalangan umat aku akan mengikuti golongan musyrikin, dan sehingga disembah semula berhala-berhala, dan akan muncul daripada kalangan umat aku ni 30 orang pendusta, dan semua mereka ini akan mendakwa mereka ini nabi, dan aku ni, kata Nabi, adalah nabi yang penutup, nabi yang terakhir, dan tidak ada nabi lagi selepas daripada aku. Ya, baik. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain akan muncul 27 pendakwa kenabian. Antara mereka ada 4 orang perempuan. Semua mendakwa mereka adalah Rasulullah. Seperti mana dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, yang mana perawi-perawinya thiqat, ya, yang mana Nabi SAW bersabda daripada Huzaifah, fi ummati kadzabuna ad-dajjalun 27 minhum 4 niswah wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dalam kalangan umat aku ni ada pendusta yang dajjal 27 orang, Nabi kata. 4 daripada mereka perempuan, dan aku adalah penutup segala nabi dan tidak ada nabi lagi selepas aku. So kalau kita tengok dalam sejarah, yang paling masyhur lah, ramai lagi sebenarnya, tapi yang paling masyhur saya bawa kat sini, ya, di zaman silam ada seorang lelaki nama dia Al-Aswad Al-Ansi, muncul di Yaman, yang mana kemunculan dia ni di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia muncul. Dikatakan dia ni masuk Islam dan dia murtad lepas pada tu. Lepas tu dia mendakwa dia nabi. Dan sebagian ulama mengatakan inilah murtad yang terawal yang berlaku dalam sejarah Islam, ya. Jadi pada waktu tu dia berjaya untuk menjadikan sebahagian daripada orang Yaman ni mengikuti dia, percaya dengan dia. Wastawla ala jami'i ajza'il Yaman khilala 3 ashhurin aw 4. Dan oleh kerana penyokong dia mula ramai, dia berjaya menguasai kebanyakan daripada pelosok Yaman ni dalam masa 3 bulan ataupun 4 bulan. Maka dikatakan dalam riwayat-riwayat sirah, Nabi SAW menghantar surat kepada mereka di Yaman supaya memerangi dia. Sebab apa? Sebab dia telah menjadi murtad. Maka mereka pun sambut surat Nabi SAW ni, sahutlah cadangan Nabi SAW, mereka bunuh dia dalam rumah dia. Dikatakan yang membunuh dia ni adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Fairuz Ad-Dailami, dengan bantuan isteri kepada Aswad ni. Sebab tu Syekh kata, bi muawanati zaujatihi allati tazawwajaha qasran ba'da an qatala zawjaha. Perempuan yang dia paksa menjadi isteri dia setelah dia membunuh, setelah Aswad ni bunuh suami perempuan tu, dia ambil perempuan tu jadi isteri dia. Dia ni lah yang bantu untuk membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Yang mana perempuan ni waqad kanat mu'minatan billahi wa rasulihi.
yang mana dia ni mukmin, perempuan ni beriman kepada Allah, beriman pada Rasul. So dia membantulah, dia membantu Fairuz Ad-Dailami dan beberapa orang yang lain untuk membunuh Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku dia adalah nabi di Yaman. Setelah dia mendakwa dia Muslim, dia murtad. Wa bimaqtalihi zahara al-Islam wa ahluhu fil Yaman. Setelah Aswad ni dibunuh, maka Islam menjadi zahirlah di Yaman. Orang Islam pun menjadi kuat di Yaman. Wa katabu ila Rasulillah SAW. Mereka pun menulis kepada Nabi SAW. Wa kana qad ata ilaihi al-khabar fi lailatihi minas sama' fa akhbara ashabahu. Nabi pun bagi tahu pada sahabat, wa qad damat fatratu mulku hadzal kadzdzab min hina zuhurihi ila an qutila 3 ashhur wa qila 4 ashhur. Dia berjayalah memerintah selama 3 bulan ataupun dikatakan 4 bulan. Al-Aswad Al-Ansi. Ada juga seorang lagi yang dinamakan sebagai Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, yang mana dia ni diperangi oleh orang-orang Muslim. Tapi kemudian daripada itu dia mendakwa dia Nabi, tapi kemudian daripada itu dia masuk Islam dan Islam dia baiklah. Ya, dan dia pun terlibat dalam jihad. Ya, dan dia meninggal dalam keadaan syahid di Nahwan. Ini yang awalnya mendakwa diri sebagai Nabi tapi akhirnya masuk Islam. Ada juga dalam sejarah yang digelar sebagai Musailimatul Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab, yang mana dia mendakwa dia ni didatangi oleh wahyu dalam waktu gelap. Dikatakan dia ni muncul di zaman Nabi SAW. Tapi dia kekal hidup dan mendakwa diri Nabi sehinggalah pada zaman Abu Bakar. Abu Bakar hantar tentera untuk memerangi dia sebab dia termasuk dalam golongan yang murtad, yang tak mau bayar zakat. Wa qad arsala ilaihi Abu Bakar As-Siddiq jaishan biqiyadati Khalid bin Al-Walid. Abu Bakar hantar tentera yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid, wa Ikrimah bin Abi Jahal, wa Shurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhum, fastaqbalahum Musailimah bi jaishin kana qawamuhu 40,000 muqatil. Abu Bakar hantar ni ketua-ketua ni untuk perang dengan Musailimah. Musailimah pun berperang dengan mereka, yang mana yang ikut Musailimah ni pun ramai lah, ada 40,000 orang. Ya? Tetapi Musailimah akhirnya terbunuhlah Musailimah ni di tangan Wahsy bin Harb. Okey, lepas tu tak adalah orang yang di Yamamah itu yang mengikuti dia. Dan ada lagi yang mengaku Nabi juga, antaranya ialah Sajah bintil Harith, yang mana dia ni asalnya daripada kalangan orang Nasrani di tanah Arab, iaitu orang Kristian di tanah Arab. Dia mendakwa dia Nabi selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Dia dakwa dia Nabi dan dia perempuan. Jadi ramailah orang duk keliling dia daripada kaum dia, Bani Taghlib, ya, dan juga daripada orang lain. Tapi oleh kerana ramai orang ikut dia mampu untuk menggerakkan tentera lah. Mana-mana kabilah yang berhampiran dengan tempat dia tu, dia berjaya untuk serang. Dan dia berjalan, dia mengembara sampailah dia tiba di Al-Yamamah, tempat Musailimah. Yamamah ni tempat Musailimah, yang mana dia bertemu dengan Musailimah, cakap dengan Musailimah, dia mengaku Nabi, Musailimah mengaku Nabi, dia percaya dengan Musailimah pula. Dia tu menipu dah, dia percaya pula dengan si penipu Musailimah ni kan. Dan dia menikah dengan Musailimah. Ketika mana Musailimah terbunuh di zaman Abu Bakar, dia kembali ke negara dia balik, iaitu di tempat Bani Taghlib, dan dia duduk di sana dan dia masuk ke dalam Islam. Dia masuk ke dalam Islam, dan lepas daripada dia masuk Islam tu dia pindah ke Basrah, iaitu di Iraq, dan dia mati di sana dalam keadaan dia Muslim. Dia Muslimah lah. Jadi ini yang mendakwa diri Nabi daripada kalangan perempuan. Di zaman tabi'in pula ada juga yang mengaku sebagai Nabi, iaitulah Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Biasanya orang panggil Al-Mukhtar Al-Thaqafi, daripada Bani Saqif.
yang mana pada awalnya dia mendakwa dia ni Syiah. Jadi ramailah daripada kalangan Syiah ni yang mengikut dia. Lepas tu akhirnya dia mendakwa Jibril turun kepada dia membawa wahyu. Dan dia berperang dengan Mus'ab bin Zubair. Ni orang kata apa? Banyak kali dalam banyak peperangan, dalam banyak siri peperangan, dan dia terbunuh dalam peperangan tersebut dan matilah Mukhtar bin Abi Ubaid. Kemudian ada juga di kalangan orang yang mengaku Nabi ni Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzdzab, yang dia ni pada awalnya dia menzahirkan dia ni kuat ibadat di Damsyik. Lepas tu dia mengaku dia Nabi. Sehinggalah berita dia mengaku Nabi ni sampai ke pengetahuan khalifah pada waktu tu, iaitu Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Ketika mana dia tahu berita dia mengaku Nabi ni sampai ke Abdul Malik bin Marwan, dia pun menghilangkan diri. Tapi ada orang yang tahu tempat dia, ya. Dia tahu sampai dia ni ditangkaplah. Ada orang tahu tempat persembunyian dia, jadi dia pun ditangkap dan dia dinasihati untuk kembali kepada agama Islam, tapi dia tak mahu, maka akhirnya dia dibunuh. Okay. Di zaman moden ni pun ada juga. Kalau tuan-tuan pernah dengar Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, yang ni telah pun dihukum kafir oleh orang kata apa? Oleh golongan apa? Oleh fatwa-fatwa, terutamanya fatwa Selangor tak silap ya, mendakwa yang menghukum mereka ni sebagai kafir. Yang mana Mirza Ghulam Ahmad ni mendakwa dia Nabi. Dan dia dakwa dia ni menerima wahyu di langit. Ya. Baik. Dan dia walaupun orang kata apa, zaman dulu kan kita kadang-kadang pelik juga. Mengaku Nabi pun ada orang percaya, ada pengikut. Yalah Yahpin pun ada pengikut kan. Dan dia ada pengikut. Ramai ulama di zaman tu lawan dia dan mengatakan dia Dajjal. Antaranya alim kabir lah di benua India tu, Syekh Sanaullah. Ya, Syekh Sanaullah Amritsari. Dia lawan golongan Qadiani ni. Ya. Jadi akhirnya dia meninggal dunia lah. Dia meninggal dunia disebabkan kerana dia terkena kolera. Okey. Jadi kemunculan golongan yang mendusta, yang berdusta, yang mendakwa diri mereka Nabi ini akan berterusan. Sebab Nabi SAW sendiri beritahu akan berterusan sampailah kepada zaman Nabi Isa. Bila masuk zaman Nabi Isa, keluar Dajjal yang betul, maka barulah berhenti orang yang mendakwa diri mereka sebagai Nabi. Jadi akan keluarlah yang kita bincang sebahagian. Cuma ada soalan lah. Mungkin ada persoalan pada tuan-tuan yang bertanya kan. Mungkin ada yang kata, Ustaz, Nabi kata ada 30 orang yang mendakwa diri sebagai Nabi. Tapi kalau kita tengok, mungkin lebih daripada tu. Kalau kita kaji satu-satu, mungkin lebih. Sebab di Malaysia ni pun ada orang yang mendakwa Nabi Melayu. Ramai lah tu kan. Jawapannya, yang 30 yang Nabi sebut tu, mereka ni ada pengikut yang ramai. Dan mereka ada kekuatan. Selain daripada tu, mungkin mereka mendakwa diri sebagai Nabi, tetapi mereka tidak ada kekuatan dan tidak ada pengikut yang banyak. Jadi, itulah serba sedikit yang saya boleh sampaikan untuk kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Jadi saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya lalu-lalukan. Wih, banyaknya soalan. Sama ada yang saya jawab ya tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata, Waalaikumsalam. Saya ada soalan berkaitan hadis kiamat tidak akan terjadi pada seseorang yang masih mengucapkan Allah Allah. Apakah syarah yang tepat berkaitan hadis ini? Adakah ia berkaitan dengan tanda kiamat? Mana tadi? Soalan banyak ni tuan-tuan. Susah kan? Berzikir yang dianjurkan oleh, adakah ia berkaitan tanda kiamat atau ia berkaitan dengan kaedah berzikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama sekali,
Hadis tu kata tidak akan berlaku kiamat sehingga tidak disebut lagi dalam dunia ni Allah Allah. Dalam riwayat yang lain kita tengok Nabi SAW kata tidak akan berlaku kiamat sehingga tidak disebut lagi dalam dunia la ilaha illallah. Maksudnya apa? Maksudnya hadis nak bagi tahu di akhir zaman tak ada lagi orang yang berada di atas tauhid. Bila kiamat tu berlaku tak ada lagi orang yang beriman. Hadis ni tak bagi tahu pun tentang cara kaedah berzikir. Kalau kita tengok dalam zikir Nabi SAW yang Nabi ajar dalam hadis-hadis yang lain, semua ayatnya sempurna. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian la haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan hanyalah dengan Allah. So semua zikir-zikir Nabi SAW itu adalah zikir yang ayatnya sempurna. Saya tidak nafikan sebagian ulama kata boleh zikir Allah Allah, tapi kembalilah kepada yang baiknya adalah kita kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Puji Allah dengan ayat yang sempurna. Kalau kita nak puji Allah, jadi sunnah Nabi SAW itu kita tegakkan dalam pengamalan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Soalan saya tentang hisab di akhirat. Sekiranya kita pernah dianiaya, difitnah oleh sekumpulan rakan-rakan, perkara tersebut telah selesai, tapi mereka tak pernah minta maaf dan kita biarkan sahaja tanpa memaafkan mereka. Adakah ini menyusahkan urusan hisab kita sendiri di akhirat nanti walaupun yang buat salah itu mereka? Perlukah kita memujuk diri untuk maafkan luka di hati hanya yang Allah yang tahu? Okey. Pertama sekali, perbuatan memfitnah orang dan mengumpat orang adalah perbuatan yang dosa. Dosa besar. Ya, itu dosa besar yang kita, kalau kita terlibat, kita berdosa dengan orang yang kita fitnah dan orang yang kita umpat. Jadi para ulama sepakat mengatakan dosa dengan manusia tidak akan terlepas sehinggalah orang tu memaafkan kita. Berdasarkan hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi SAW jelas sebut, kalau tak selesai, kita akan bayar kepada dia dengan pahala kita. Kalau tak ada pahala yang kita bawa, kita akan ambil dosa dia. Ya, tapi kalau kita dianiaya, kita maafkan dia, kemuliaanlah bagi kita dan pahala juga bagi kita. Tapi kalau kita tak maafkan, kita kata saya nak tuntut di akhirat, tidaklah menjadi satu kesalahan, kan? Dan dia akan bayar dengan pahala dia nanti. Wallahu a'lam. Salam Dr. Waalaikumsalam. Saya tengok sejak ni seseorang yang bergelar ustaz tapi kerap mengeluarkan cerita hadis palsu. Apa yang kita patut buat untuk halang penyebaran hadis palsu ni dan nak menyedarkan orang tentang hadis palsu ni? Kita kena halang dia dengan kita bagi tahulah hadis itu palsu. Kan, kalau kita mampu kita tulis semulalah. Sama ada kalau kita mampu untuk pergi direct jumpa dia bagi tahu, ustaz hadis itu palsu. Ulama ni kata palsu, ulama ni kata palsu. Ataupun kita tulis baliklah, hadis ni palsu. Hadis palsu adalah orang kata apa, dosa besar. Tak boleh disebarkan melainkan untuk bagi tahu dia palsu. Baik. Ustaz, adakah mengumpat itu termasuk dosa besar? Bagaimana pula dosa tidak berhijab dahulu? Perlukah kita bertaubat sekiranya sekarang dah berhijab? Dosa mengumpat termasuk dosa besar. Dosa tidak berhijab perlu kita bertaubat. Kita bertaubat dengan cara, first, kita padamlah semua gambar-gambar kita yang pernah kita share tanpa berhijab tu. Dan kita menyesal dengan perbuatan kita buka aurat yang kita pernah buat. Kita azam tak mau buat lagi dan kita berhijab terus. Maka kita dikira telah bertaubat. Wallahu a'lam.
Dan bolehkah kita sebut nama individu tersebut kepada orang ramai supaya orang ramai berhati-hati dalam menerima ilmu, atau tidak boleh kerana hal itu dikira aib peribadi? Membaca hadis palsu tak dikira sebagai aib peribadi. Tetapi kalaulah kata kali pertama dan kedua dia buat, kita masih lagi boleh bersangka baik dengan orang yang menyebarkan hadis palsu. Tetapi kalau dah banyak sangat, setelah kita tegur pun dia tak berubah, maka golongan seperti ini kalau hidup di zaman golongan salafus saleh, mereka pastinya digelar sebagai golongan kadzab dan dajjal. Tapi kita janganlah guna perkataan tu, kita guna perkataan yang baik, kita bagi tahu dia ni penyebar hadis palsu, kita dah tegur dia tak mau berubah. Sebab penting menjaga agama. Ini bukan isu peribadi lagi dah, sebab dia dah sebarkan kesalahan dia, dosa besar itu telah terdedah di hadapan orang. Dosa peribadi ni kalau dibuat secara tersembunyi dan orang tak tahu dan tidak melibatkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan, adakah demonstrasi atau tunjuk perasaan ini dikira lawan pemerintah dan adakah hukumnya haram mutlak? Demonstrasi bukan angkat senjata. Kalau demonstrasi secara aman, menyatakan pendirian, dia tak termasuk dalam melawan pemerintah secara senjata ataupun dengan kekerasan. Dia kembali kepada perlembagaan negara tersebut. Kalau dibenarkan untuk buat, maka tak dikira sebagai melawan pemerintah. Just nak bagi tahulah kita tak setuju dengan dia. Tapi ada jugalah ulama semasa yang tak setuju. Kan? Ada ulama yang tak setuju juga. Tapi pendapat yang saya pegang wallahu alam dibenarkan. Kerana urusan politik ini kebanyakannya urusan maslahah. Dia bukan terkait dengan ibadat khusus secara langsung. Okey. Ini banyak soalan tuan. Minta maaf kalau saya tak dapat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beza hadis hasan dengan hadis sahih? Kenapa hadis hasan tidak dinaik darjat ke hadis sahih? Mohon pencerahan. Hadis hasan ialah perawinya tidak sampai kepada tahap perawi yang dipercayai. So, saya buat orang kata analogi mudah. Dalam kelas ada pelajar yang lulus, ada pelajar yang cemerlang, ada pelajar yang lemah. Lemah tu perawi hadis dhaif. Cemerlang tu perawi hadis sahih, yang lulus tu perawi hadis hasan. Hadis hasan boleh naik taraf kepada hadis sahih kalau ada banyak jalur, kalau ada jalur lain yang menyokong dia, yang sama taraf ataupun yang lebih tinggi, maka dia akan naik taraf jadi sahih. Kalau dia seorang-seorang, dia hadis hasan. Kenapa ulama beza? Kalau sahih, lawan hasan. Bercanggah dengan hasan, hasan tak boleh lawan yang sahih. Yang hasan tu akan ditinggalkan kalau tak boleh untuk diharmonikan. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Minta maaf ada banyak soalan saya tak sempat nak jawab. Tu je yang saya mampu jawab untuk malam ni. Saya pun ada pertemuan lagi lepas ni insya-Allah dengan sahabat-sahabat di Kuala Lumpur. Saya di Kuala Lumpur ni. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan sedikit manfaat kepada kehidupan kita semua. Jadi saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya ucap terima kasih banyak pada Nur Islam Academy, pada Kak Lin, pada tim Nia yang sangat-sangat memberikan komitmen yang sangat baik dalam penganjuran majlis ini. Terima kasih banyak. Dan tuan-tuan dan puan yang ikut saya di Zoom dan juga di Facebook, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khair. Saya berhenti di sini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.